orang Cina, orang India dan sebagainya. Sekarang ini mereka mempraktikkan bahasa Indonesia. Warga Tiongkok, warga India di Indonesia, mereka bertutur dalam bahasa Indonesia. Hello guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jumpa lagi dengan saya Munir dalam HM Studio. Terima kasih kepada anda yang sudah klik dan telah pun subscribe di dalam channel ini. Saya doakan anda selalu sihat dan dimurahkan rezeki. Amin amin ya robbal alamin. Selalu hadir guys dengan memberikan jempolnya serta komentar-komentar yang positif. Kita eratkan silaturahmi sesama kita, kita sebarkan dan kita kongsikan guys perkara-perkara yang baik yang ada di Indonesia dan juga Malaysia. Salam damai guys, salam persahabatan Malaysia Indonesia. Okey guys, di video reaction kali ni saya nak membuat lagi satu reaction guys, di mana judulnya kali ni ialah 5 perkara yang saya kagum dengan Indonesia. Orang Malaysia kagum dengan Indonesia. Wah guys, video kali ni merupakan reaksi orang Malaysia terhadap Indonesia. Dan beliau memberikan pandangan tentang 5 perkara yang membuat dirinya kagum terhadap Indonesia. Wah, sangat menarik guys judul kali ini. Dan video kali ini daripada channel Seri Cendekiawan. Jangan lupa guys memberikan dukungan dan sokongan anda kepada Seri Cendekiawan ni dengan subscribe channelnya guys. So guys, tanpa basa-basi lagi, mari sama-sama kita lihat dan kita simak video ni guys dengan kiraan 3, 2 dan 1 guys. Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak membicarakan mengenai 5 kekaguman saya kepada negara Indonesia. 5 kekagumannya tentang Indonesia. Like dan juga share. Alright, jangan lupa guys untuk subscribe, like, komen, share channel Seri Cendekiawan. Mantap. 1. Rakyat yang patriotik tinggi. Wow. Kekaguman pertama saya kepada Indonesia ialah itu memang benar guys, nampak jelas yang mempunyai semangat patriotik yang tinggi. Jika kita melihat setiap tahun apabila sambutan Hari Kemerdekaan Indonesia, rakyat Indonesia akan mengibarkan bendera Indonesia dengan begitu megah. Bahkan sambutan Hari Kemerdekaan Negara Indonesia telah diadakan dengan begitu meriah. Di mana bukan sahaja sambutan di peringkat pusat, peringkat wilayah, peringkat daerah, bahkan di peringkat kampung sendiri pun mempunyai sambutannya tersendiri. Betul, bahkan NGO apa yang saya dengar lah dan apa yang saya dapat lihat di Indonesia, kalau sambutan kemerdekaan ataupun HUT di Indonesia, selain mereka berarak dan menggantungkan bendera-bendera di rumah mereka, event-event yang dilaksanakan untuk sambutan kemerdekaan di Indonesia ni sangat-sangat meriah guys. Dengan game-game yang mereka buat itu sangat-sangat menarik guys. Dan warga datang berbondong-bondong untuk menyertai event-event tersebut dan meraihkan Hari Kemerdekaan Indonesia. Itu memang sangat meriah di Indonesia guys. Indonesia begitu bangga mengadakan sambutan kemerdekaan Indonesia, bahkan mengadakan upacara menaikkan bendera Indonesia walhal di pedalaman sekalipun. Ini sesuatu yang kita perlu contohi. Betul. Yang kemudian yang kedua, kita boleh tengok rakyat Indonesia begitu bangga dengan Pancasila. Bahkan jika ada rakyat Indonesia yang bekerja di luar negara, di Malaysia contohnya, ada yang bekerja 5 tahun, 8 tahun, 10 tahun, bahkan lebih daripada 10 tahun, insya-Allah pekerja Indonesia tersebut pasti boleh mengingati lagi apa itu Pancasila. Berbeza dengan negara kita Malaysia, di mana rakyat Malaysia kebanyakannya langsung tidak mengingati rukun negara. Bahkan lebih malang, sebahagian kecil rakyat Malaysia sendiri tidak menguasai bahasa kebangsaan, sehinggakan di mahkamah mereka memerlukan penterjemah untuk menterjemahkan sendiri bahasa Melayu ke dalam bahasa ibunda mereka kerana mereka tidak faham langsung bahasa kebangsaan. Ini sangat malang bagi Malaysia. Dan perkara ini berlaku kerana kurangnya semangat patriotik dalam diri rakyat Malaysia. Dan kalau kita tengok di Indonesia,
bangsa-bangsa lain, orang Cina, orang India dan sebagainya, sekarang ini mereka mempraktikkan bahasa Indonesia dalam kehidupan mereka, walhal bercakap, bahkan bercakap sesama ahli keluarga mereka. Ini perkara yang kita perlu tiru. Betul. Ini perkara yang harus dicontohi, guys. Pemimpin yang tegas. Seterusnya, kekaguman saya yang kedua ialah kerana Indonesia mempunyai pemimpin yang sangat tegas. Ya, yang saya maksudkan ialah Presiden Indonesia sekarang, iaitu Joko Widodo ataupun dikenali sebagai Jokowi. Jika kita tanya rakyat Malaysia, siapakah Presiden Indonesia yang paling mereka kenal? Saya yakin pertama ialah Soekarno, yang kedua adalah Jokowi. Ini kerana Jokowi merupakan pemimpin Indonesia yang sangat tegas. Kita boleh lihat, pertama ialah isu kapal yang menceroboh perairan negara Indonesia. Ada kapal Malaysia, ada kapal Vietnam, ada kapal pelbagai negara yang menceroboh perairan Indonesia untuk menangkap ikan. Apa yang Indonesia buat? Mereka tangkap dan mereka bom kapal-kapal tersebut. Ini sebenarnya menakutkan penceroboh-penceroboh daripada menceroboh perairan Indonesia. Yang kedua, kita melihat apabila ada kapal Cina, kapal tentera Cina yang menceroboh kedaulatan Indonesia, ini di Natuna ni, kedaulatan perairan Indonesia, Presiden Indonesia dengan tegas menghantar tentera laut Indonesia dan juga nelayan-nelayan Indonesia turut bersama untuk mengusir kapal tentera laut Cina tersebut. Namun di Malaysia pada waktu itu, menteri kita hanya mengatakan elephant fight elephant, the grass will suffer. Ini sangat memalukan Malaysia. Kerana kita tiada semangat untuk melawan, semangat yang tegas untuk mempertahankan hak kita. Syabas Indonesia. Rajin. Nombor 3, kekaguman yang ketiga saya kepada Indonesia ialah sikap rakyat Indonesia yang suka bekerja. Kalau kita tengok, ramai imigran ataupun pendatang ataupun pekerja yang datang bekerja di Malaysia. Namun kebanyakan pekerja-pekerja tersebut adalah malas. Contoh yang jelas ialah Bangladesh. Ramai rakyat Bangladesh datang bekerja ke Malaysia, namun mereka ini selalu mendapatkan MC ataupun dalam erti kata lain cuba untuk ponteng kerja. Namun berbeza dengan orang Indonesia, mereka sangat rajin bekerja dan kebanyakan pekerja-pekerja Indonesia tersebut ada yang sudah menjadi tuan ataupun toke dekat negara kita. Okey, ini disebabkan usaha mereka. Banyak dijumpai kebanyakan orang Indonesia apabila mereka mempunyai modal, mereka akan menyewa tanah dan menanam tanah tersebut dengan pisang, kelapa dan sebagainya. Kemudian mereka akan mendapatkan hasil yang lebih banyak dan mereka akan terus menyewa tanah dan kemudian mereka menjadi toke di negara ini. Ini satu kelebihan rakyat Indonesia yang patut kita kagumi. Ramai ilmuwan. Nombor 4, guys. Kekaguman saya kepada Indonesia nombor 4 ialah banyaknya ilmuwan yang lahir di Indonesia. Kita kena akui, memang kita Malaysia meninggalkan Indonesia jauh ke belakang dari segi pendidikan, terutamanya dalam bab prasarana dan juga kemudahan-kemudahan pendidikan yang ada di sekolah dan juga pusat pengajian tinggi di negara kita. Namun kita kena akui bahawa Indonesia banyak melahirkan ilmuwan dalam pelbagai bidang, antaranya muzik, sejarah, filologi dan juga sebagainya. Contoh yang jelas ialah Indonesia mempunyai seorang ilmuwan yang sangat hebat dalam bidang sejarah, iaitu Prof. Dr. Slamet Muljana, yang banyak mengkaji mengenai sejarah kerajaan Melayu, terutamanya kerajaan Kuntala, Suwarnabumi dan juga kerajaan Sriwijaya. Dan sehingga sekarang ini Prof. Dr. Slamet Muljana merupakan antara sarjana Indonesia yang paling ramai dirujuk untuk kajian kerajaan Melayu Sriwijaya yang berpusat di Palembang. Bahkan walaupun beliau bukan orang yang terawal mengkaji kerajaan Sriwijaya, namun kebanyakan pendapatnya
diterima oleh sarjana-sarjana kemudian kerana mempunyai bukti yang kukuh dan yang lebih tepat. Selain daripada bidang sejarah, banyak lagi ilmuan-ilmuan Indonesia yang kita boleh lihat, terutamanya dalam bidang ilmu-ilmu yang sukar seperti bahasa Sanskrit dan sebagainya. Dan bidang itu sebenarnya tiada di Malaysia. Kita kekurangan ilmuwan yang berbakat dan juga pakar dalam pelbagai bidang. Dalam bab ni saya kena akui kita ketinggalan dengan Indonesia, walaupun universiti kita sebenarnya lebih hebat daripada universiti di Indonesia. Betul. Pentingkan asal usul. Okey, kekaguman kelima saya kepada Indonesia dan juga yang terakhir, iaitu orang Indonesia merupakan bangsa yang mementingkan asal usul mereka. Contohnya, kita boleh lihat di Indonesia, orang Jawa bangga dengan pakaian Jawanya, bangga dengan bahasa Jawanya. Orang Bugis juga bangga dengan badiknya, bangga dengan pakaiannya, bangga dengan bahasanya. Begitu juga orang Makassar, orang Bali, orang Melayu Medan, orang Melayu Palembang, orang Melayu Jambi dan sebagainya. Mereka begitu bangga. Apabila berjumpa, antara soalan pertama yang mereka tanya ialah, awak asal daripada mana, daripada suku mana, daripada ras mana, daripada bangsa mana. Itu berbeza dengan kita di Malaysia, di mana di Malaysia orang Jawa itu Melayu, orang Melayu itu Melayu, orang Mandaling itu Mandaling, orang Bugis itu Melayu. Okey. Maksud dia di Malaysia hanya ada satu bangsa, iaitu bangsa Melayu. Orang Jawa sudah tidak pakai pakaian Jawanya, orang Bugis sudah tidak pakai pakaian Bugisnya, orang Mandaling sudah tak pakai pakaian Mandalingnya, orang Boyan sudah tak pakai pakaian Boyannya. Lama saya tak dengar tentang apa Boyan. Setiap hari Jumaat apabila nak ke masjid ataupun setiap tahun untuk menyambut Lebaran. Tapi di Indonesia mereka masih mengekalkan adat tradisi mereka, terutamanya dalam bab perkahwinan. Kalau kita tengok perkahwinan mereka memang cukup meriah dengan pakaiannya, dengan perhiasan wanitanya dan sebagainya. Ini yang hebat tentang Indonesia, sangat mementingkan asal usul dan jati diri mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, share dan juga like channel saya. InsyaAllah kita akan berkongsi lebih banyak info-info yang menarik. Guys. Jangan lupa guys subscribe guys. Sejarah negara Malaysia, Indonesia dan juga sejarah Melayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okey guys, demikian video daripada channel Seri Cendekiawan, di mana kita sama-sama dapat melihat guys, orang Malaysia ini membahaskan secara panjang lebar guys tentang 5 kekagumannya terhadap Indonesia. Dan saya lihat 5 poin yang disebutkan oleh beliau itu sangat-sangat benar guys, dan itu memang perlulah kita akui. Terutamanya guys tentang jati diri guys antara Malaysia dan juga Indonesia. Itu memang sangat-sangat ketara guys. Kalau kita lihat semangat patriotik orang-orang Indonesia ataupun negara plus 62 ni, memang tinggi guys. Perkara ini jangan dibawa main. Kerana semangat patriotik orang-orang Indonesia memang sangat-sangat tinggi. Dan dari segi penggunaan bahasa, memang kita nampak ketara di situ guys. Dan kita dapat lihat guys bagaimana perkembangan penggunaan bahasa Indonesia ini sangat-sangat meluas. Penggunaan bahasa Indonesia ni bukan sahaja di Indonesia guys, malah di negara-negara luar yang lain guys. Kalau tak salah dalam 47 negara ataupun 57 lah yang mempelajari bahasa Indonesia ni guys. Kalau saya salah nanti anda betulkan guys. Dan apa yang saya nampak ini adalah satu contoh yang baik yang harus kita ikut dan kita pelajari daripada Indonesia. Kita dapat lihat ya perbezaan dalam penggunaan bahasa. Kalau kita tengok warga Tiongkok, warga India di Indonesia, mereka bertutur dalam bahasa Indonesia. Dan ada juga yang fasih dengan bahasa daerah, iaitu contohnya bahasa Jawa. Mereka sangat fasih guys. Dan kalau ditanya tentang Pancasila, wah itu tak perlu dipersoal guys, memang ada di dalam kepala otak mereka. Daripada poin-poin yang disebutkan oleh orang Malaysia ni tadi, saya merasa sangat kagum terhadap orang-orang Indonesia dan juga pemerintah Indonesia yang sangat tegas guys dalam hal ini, di mana
hal-hal seperti ini yang dapat membentuk jati diri warga-warga Indonesia menjadi satu. Walaupun mereka berbeza-beza bahasa dan juga budaya, tetapi bahasa Indonesia menyatukan mereka semua, guys. So guys, daripada perkongsian orang Malaysia ini, saya nampak sangat positif, guys. Dan perkara ini haruslah dipelajari dan diikuti, guys, kerana ini adalah hal-hal yang positif. Bukan apa, guys, ini untuk membangkitkan rasa cinta kepada negara, rasa patriotik kepada negara, dan juga mencintai budaya dan juga bahasa. So guys, gimana guys pendapat dan pandangan anda tentang video yang kita reactionkan tadi? Jika anda punya pandangan yang positif, guys, dan juga saranan yang positif, anda boleh turunkan di ruangan komentar di bawah, guys. Dan jika ada salah dan silap sepanjang saya reactionkan video ini, saya mohon maaf. Jika anda suka dengan reaction ini, jangan lupa guys untuk anda subscribe, like, komen dan share. Apa-apa pun guys, kita ibarat seikat seperti sirih, serumpun seperti serai. Senyum selalu. Bye bye. Assalamualaikum.